butiran 020200 pembangunan sukan. Pada anggaran 2015 berjumlah RM27,447,500, manakala pada anggaran 2016 berjumlah 18 juta. Jauh potongannya dibuat. Dalam masa yang sama ingin saya menanya Kementerian Belia dan Sukan, bila mana dikurangkan bajet ini, apakah ianya berkemampuan dalam suasana hari ini sukan menjadi sebutan yang amat menyedihkan, sampai ke 10-0 kita tertundang, kita merasai kedukaannya, dan kita melihat daripada perkembangan sukan yang amat menyemakkan otak kita hingga kita tidak kenal tokoh-tokoh anak muda hebat untuk kita tampilkan atau tampilkan mereka. Saya ambil contoh seperti mana sukan golf. Bila mana saya baca beberapa siri latar belakang Tiger Woods sebagai contoh, dia tak kira pendek panjang Datuk Pengurusi, dia kira konsisten fizikal dia sama. Yang rendah pun boleh pukul. Ya, betul. Saya setuju. Saya setuju sangat. Macam fizikal pemain Korea dan Jepun sama tubuh macam kita. Jadi isu kesusuk tubuh tidak timbul parit sulung, itu confirm. Tapi yang penting Datuk Pengerusi, dia melaporkan 8 jam satu hari dia mempelajari cara teknik untuk memukul golf dengan cara yang lebih konsisten, cara chipnya, cara swingnya, cara bagaimana untuk meletakkan distance-nya. Jadi kita melihat bahawa kesungguhan itu dilakukan oleh Tiger Woods hingga menjadikan dia satu ketika dua pemain yang sukar ditewaskan. Maka yang demikian, saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah kementerian bercadang untuk melihat tokoh-tokoh kampung, anak-anak muda kampung yang berkebolehan, kalau sukan itu bola sepak, petik dari bola sepak, kalau dia sukan itu hoki, ambil daripada hoki. Tetapi yang penting ialah jangan ada pilih kasih bila pemilihan itu dilakukan. Ini saya percaya Lenggong pun setuju, kerana kalau kita pilih kasih, maka kita tidak akan lahir tokoh-tokoh ataupun para atlet sukan yang wibawa, yang mampu bersaing di pesada dunia. Bukan saja di peringkat kampung, tetapi di pesada dunia. Dahsyat. Tetapi kita tidak merasai demikian. Kolarat pandai main apa? Inilah kelebihan baling, menyapuk tanpa direstu. Saya mengambil ruang ini untuk menegaskan, sudah tiba waktunya, walaupun bajet ini sudah dikurangkan, tetapi anggaran bajet ini tidak membolehkan Belia dan Sukan melemahkan kementerian dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengangkat martabat darjat sukan dalam negara ini yang sudah terpalit lemahnya, yang sudah terhakis keyakinannya, yang sudah mundur jauh ke belakang. Dan saya coba Kementerian Belia dan Sukan nanti speaker lagi itu pastikan keyakinan rakyat untuk melihat sukan itu diletak ke tempat yang sepatutnya. Saya juga meneruskan dalam butiran lanjutan daripada 020300 pembangunan belia bersekali dengan pembangunan ekonomi belia dalam butiran 020500. Datuk Pengerusi, hari ini kita telah didedahkan dan kita dimaklumkan berbagai catuan dan percaturan yang hendak dilakukan dengan persaingan anak muda. Ekonomi sekarang ini berada dalam paras yang cukup kritikal. Mata wang sudah meredum. Keduduk. Lepas ni Kementerian Sumber Manusia. Saya simpan suara sedikit di sana. Ya, saya percaya Menteri akan menunggu soalan daripada saya. Tapi yang pentingnya, Datuk Pengerusi, dalam keadaan kita bergelut dalam percukaian yang dikenakan GST, dalam masa yang sama TTPA nak dibuat perjanjiannya dan ianya akan dibentangkan untuk dibahas pada bulan Januari, saya dimaklumkan. Maka apabila tanda tangan TTPA dilakukan, apa akan berlaku pada anak muda yang menjadi usahawan ataupun mereka yang berkecimpung dalam perniagaan? Ini Kementerian Belia dan Sukan tidak boleh berlengah waktu, tidak boleh memandang sepi, dan tidak boleh anggap ianya bukan tanggungjawab. Kerana anak muda di sana
ratusan ribu itu adalah peniaga yang mengharapkan syutingan ataupun sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk memantapkan dan memberi mereka keyakinan untuk memastikan mereka ini juga dibela. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Belia dan Sukan, apakah persiapan kerangka dasar yang Belia Sukan lakukan untuk memastikan anak muda ini tidak tercicir daripada mereka bersama bersaing untuk mengangkat ekonomi mereka sendiri. Makanya demikian, persoalan saya ialah langkah-langkah yang segera yang Belia dan Sukan harus wajib sediakan untuk memastikan anak muda tidak dipinggirkan. Seterusnya saya ingin menyinggung butiran 040200 pekerja kontrak. Pekerja kontrak ini di mana kementerian ada Datuk Seri Doktor Pengerusi, dan saya dimaklumkan ianya diperlukan mengikut suasana dan waktu. Saya ingin menegaskan bahawa pekerja kontrak ini kalau mereka diperlukan dengan munasabah, saya ingin mencadangkan mereka diambil pekerja tetap, terutama sekali orang-orang yang profesional yang berpengalaman, berjurulatih sebagai contoh, yang digajikan sebagai pekerja tetap. Dan ini pekerja kontrak yang saya khawatir mereka akan terinaya dengan sifat tidak ambil berat oleh kementerian untuk meneruskan kesinambungan kontrak year by the year. Dengan demikian, saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Belia dan Sukan dan kementerian yang seluruhnya, pastikan bahawa kalau keperluan itu konsisten, saya mohon mereka dikonfirmkan, kerana perinayaan itu akan membuahkan hasil tidak puas hati, dan benih-benih tidak puas hati itu akan menular dan memastikan bahawa pembiakan atau penubuhan itu akan tersekat perkembangannya. Makanya demikian, saya ingin menegaskan bahawa kalau ianya munasabah, tolong konfirmkan dan tolong berhati perut sedikit untuk mereka yang mengharapkan pembelaan. Walaupun dalam kementerian yang kecil itu, tetapi kita mesti membantu mereka yang memerlukan. Saya percaya Balin pun setuju dengan cadangan saya. Malah Lenggong pun akan ketawa tersenyum. Dia kata, ya betul, tetapi hatinya, walaupun mulut tidak berkata, saya percaya mereka juga menyokong bahawa tidak boleh kita benarkan pekerja kontrak yang menginaya ini berterusan hingga mereka memohonkan pertolongan. Saya yakin dan saya percaya dengan keadaannya perhatian itu, maka kita akan tenggelamkan diskriminasi pekerjaan terhadap mereka yang mengharapkan pertolongan. Terima kasih Datuk Seri Doktor Pengerusi yang cukup beriman pada petang ini. Ya Mat Lenggong. Terima kasih Datuk